Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan Kak Nida. Siapa yang ada online ketika ini? Jom kita hari ini kita borak-borak santai. Borak-borak santai tapi sampai. Assalamualaikum kepada Fiza Sharif. Kak Nida rasa ni kenal ni. Syafiza ni. Apa khabar? Apa khabar kawan Kak Nida ni? Apa khabar kepada Fiza Sharif? Okey, Assalamualaikum kepada yang sedang ada ke masa ketika ini. Jom kita borak-borak santai. Terima kasih kepada Nur Rasya 18, Hasrul Anwar, Mr. Nikman, Ambora Rohim. Okey, terima kasih Jan Kak Nida. Khabar baik. Assalamualaikum Fiza. Okey, terima kasih. Zulidarham, Fatin Nabila, Miki Yuti, Jahid dari Hati. Okey, Jahid dari Hati. Best ni nama. Okey, Danika join Kak Nida. Terima kasih kepada anda-anda semua. Pagi-pagi ini kan, hari ini hari Khamis, berapa bulan? 9 bulan 2, 2023. Hari Khamis. Esok dah Jumaat. Okey, terima kasih kepada kepada Hafiz Rahman, terima kasih bagi Kak Nida like Fiza, terima kasih sangat-sangat. Okey, Fiza sekarang ni lepas hantar anak sekolah ke apa ke? Rini Bat, okey, right, terima kasih join Kak Nida. Rudy join Kak Nida, terima kasih sangat-sangat. Right, Patrick 33, okey. Norziti Jung. Okey, Johnny, terima kasih. Alright, kepada Kak Nida yang tersasul sebut nama tu maaflah. Mazlina Ishak, terima kasih join Kak Nida. Umaira Yunas. Okey, terima kasih. Hari ni Kak Nida nak borak-borak ni. Okey, semalam Kak Nida buat posting. Okey, ya betul, rutin harian. Biasalah tu. Okey, rutin seorang ibu. Okey. So, hari ni Kak Nida nak bercakap tentang semalam Kak Nida buat posting pasal hantaran kahwin ataupun mas kahwin. Terima kasih kepada adik manja join Kak Nida. Okey, dulu masa zaman Kak Nida kahwin lah. Masa Kak Nida kahwin tak terfikir langsung. Okey, ya betul. Mio Hashim, Hana. Okey, terima kasih join Kak Nida. Siapa yang kat luar tingkap tu, jom kita borak-borak santai. Muhammad Hazri, Hanita, Wan Sawiya, Wan Mamat. Terima kasih. Okey, siapa yang kat sini yang sudah berkahwin? Okey, of course lah. Dah consider ada pengalaman tentang mas kahwin dan juga hantaran. Sekarang ni kalau kita bercakap zaman sekarang ni trend. Okey, dia dah tukar pula. Okey, hantaran tu tukar kepada emas. Terima kasih kepada Daniel Ikram, Zakaria. Okey, nama tu Miss Mama. Terima kasih join Kak Nida. Okey, so dulu pakai duit. Okey, kalau kita nak buat hantaran, terima kasih Din join Kak Nida. Dulu kita Tuan Teja, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Wandi, Rizis Wandi join Kak Nida. Jom kalau boleh live, jom live sama. Icul join Kak Nida, terima kasih. Okey, dulu kan kita kalau bercakap pasal duit hantaran ataupun mas kahwin, kalau mas kahwin tu digubah-gubah jadi bunga cantik-cantik kan, digubah ambil duit berapa mas kahwin, contohnya RM80 dekat Selangor. Okey, digubah jadi bunga cantik-cantik, dilipat-lipat jadi bunga. Okey, ketika zaman dahulu, ketika Kak Nida mula-mula kahwin, memang kita sebelum tu pun nampaklah gubahan cantik-cantik. Nak sangat duit tu digubah cantik-cantik, masa hantaran tu letak kat depan tu jadi bunga cantik. Terima kasih kepada Zana Azizan. Okey, so sekarang ni trend dah berubah. Okey, zaman dah berubah. So trend consider lebih advance. Okey, Azura Shopee. Terima kasih join Kak Nida. Sekarang ni diubah kepada yang lebih padu. Okey. Persoalannya masa zaman dulu, duit-duit tu bila dah dibuka-buka dia jadi kelepet-kelepet, ada yang terkoyak kena klip-klip tu, ada yang terkoyak pula duit tu. Okey. Jadi dirata-ratakan, duit tu dah jadi macam consider kalau zaman sekarang ni, duit kalau dah terkoyak ataupun ada tekan selotip, dia tak terima. Okey. Tetapi kan zaman sekarang ni, jom sesiapa yang bakal, anak-anak muda yang bakal berkahwin, Dayah ke Zakaria, Murad. Okey,
Zakaria Jiro, Atok Land. Okey, kita ubah kepada hantaran yang lebih padu. Okey, hantaran yang lebih padu dalam posting Kak Nida tu, dia menggunakan Dina. Dina ni terima kasih kepada Cik Mat join Kak Nida. Satu Dina 4.25 gram. Okey, boleh tengok nanti posting Kak Nida. 2 keping 1 Dina dan 1 keping 5 Dina. Lepas tu digubah dalam frame yang juga dijual dekat PG Mall. Lepas tu dijadikan hantaran. Masya Allah cantiknya. Okey, rasa macam rasa nak kahwin balik lah nak dapat hantaran macam tu. Jadi kepada anak-anak muda ataupun ibu-ibu yang anak-anaknya bakal berkahwin, why not kita ubah trend hantaran kepada emas. Okey, kenapa kita nak pilih emas tu? Okey, pertama kita boleh emas tu lebih padu. Padu tu maksudnya nilainya makin meningkat lah satu. Lepas tu consider macam emas adalah sesuatu yang bernilai di mana jangka masa akan datang of course lebih bernilai. Lepas tu boleh diguna pakai pula bila dah kita tempuh alam perkahwinan. Ada sahaja perbelanjaan kita perlukan, perbelanjaan nak rumah, perbelanjaan besok dah kita ada anak, kita nak kos bersalin. Okey, jadi emas tadi tu boleh diguna pakaikan sebagai dana kecemasan. Dalam masa yang sama dia berfungsi. Emas ni kita boleh fungsikan. Jadi kalau anak-anak muda, okeylah contoh yang belum ada pasangan pun boleh nak mulakan, kita kata kita punya jodoh tu masih lagi di syurga, belum nampak bayangnya lagi. Boleh lagi, dah boleh mula nak menyimpan emas dengan kaedah dekat Public Gold ni. Boleh buat 10 kali bayar ataupun boleh buat melalui account gap. Jadi maksudnya point Kak Nida kat sini, ubah daripada hantaran dalam bentuk duit kertas yang digubah-gubah, lepas tu dijadikan bentuk cantik, ubah kepada emas. Pertama lebih padu, kedua nilainya makin meningkat. Lepas tu ketiga, of course lah pengantin perempuan tu akan simpan baik-baik dalam almari, akan simpan kenangannya daripada mula kahwin sampailah beranak pinak besok, emas tu masih lagi ada dekat tangan si ibu ataupun yang dah jadi, mungkin boleh keturunan boleh diserahkan kepada generasi kita yang seterusnya. Sebab emas dia makin bernilai, lagi lama kita peram lagi padu. Okey, kalau kita kata nak membeli emas tu, Kak Nida tak mampulah Kak Nida. Okey, tak apa. Ada kaedah bayaran mudah. Boleh 10 kali bayar ataupun boleh buat melalui account gap. Kita nak beli emas ni kan, kita contoh nak set ni untuk dana perkahwinan, kita set matlamat. Kita set matlamat, okey. Jodoh mungkin belum ada. Tak apa, kita set saja matlamat, kita kumpul berdikit-dikit emas ni. Lepas tu besok tiba masanya boleh guna pakai. Contohlah kalau account gap kan, kalau anda mulakan dengan RM100. Tahu tak, kalau RM100 tu, kalau 12 bulan anda konsisten RM100, hampir 1 dinar. Kalau kita tak kumpul sikit kan, kita tak nampak pun bayang emas tu kat situ. Jadi kalau 100 tu, 12 bulan, kalau contoh hari ni 0.3584 gram dalam account gap kita. Kita campur, kita kumpul, boleh keluarkan 1 dinar tersebut. Of course lah, kena kekalkan 1 gram di dalam akaun, selebihnya kita boleh keluarkan. Lepas tu kita ulang setiap tahun sampailah jodoh kita sampai. Kan? Kepada ibu-ibu yang anaknya yang sekarang ni sedang remaja, meningkat ke alam sekarang ni mungkin alam universiti kan. InsyaAllah kumpulkan untuk anak-anak. Okey, bila tiba masanya dah boleh dijadikan sebagai kos untuk perkahwinan mereka esok, ataupun mas hantaran, ataupun sebagai consider macam hadiah daripada ibu atau ayah kepada anak di hari perkahwinan mereka. Kita beri emas ni, pertama nilainya makin meningkat. Kedua, kita boleh fungsikan emas ni untuk pelbagai guna, antaranya sebagai dana kecemasan. Kalau kepada satu lagi tips yang diberikan otai-otai, okey. Contohnya seorang pengantin perempuan, ataupun seorang perempuan lah yang anak dara yang belum lagi ada jodohnya, belum sampai. Ini satu cerita lah, satu kisah senario. Dia kumpul emas melalui account gap ataupun dia ambil promosi 10 kali bayar. Lepas tu dia dah ada beberapa keping dinar. Dinar tersebut, tibalah jodohnya. Bila misal kata cara yang dicadangkan, emas tersebut dijualkan kepada bakal suami.
Jual kepada bakal suami, lepas tu duit daripada hasil jual emas tu dijadikan kos untuk kos untuk majlis perkahwinan, kos untuk kenduri ke whatever ke yang perlu. Okey. Emas yang dekat tangan pengantin si lelaki itu dijadikan mas kahwin ataupun dijadikan hantaran untuk perempuan semula. Jadi dia fungsikan emas tersebut, dia beli, lepas tu dia jual, duitnya dibuat perbelanjaan, emas tadi diberikan kepada pengantin perempuan. Jadi emas kat pengantin perempuan tu boleh dijadikan hantaran emas kahwin, lepas tu disimpan esok lusa dalam sepanjang kehidupan perkahwinan tu boleh digunakan sebagai dana kecemasan. Okey. Jadi itu yang difungsikan emas tu berdikit-dikit hasil daripada pembelian melalui akaun Gap boleh, beli melalui promosi 10 kali bayar boleh, belian tunai boleh. Jadi maksudnya kat sini fungsikan emas tu bermulanya apabila kita rasa dah ada kesedaran menyimpan emas tu berdikit-dikit lah daripada sekarang. Okay. Terima kasih kepada Razak join kat Nida, Adil Wira join kat Nida, Profesor Mas Positif, Prof Mas Positif. Terima kasih. Sharifah Nur, terima kasih join kat Nida. Jadi idea yang diberikan oleh Otai tersebut, ya betul, memang logik. Okey, berdikit-dikit beli, hasilnya dapat beberapa keping, jual, lepas tu boleh dijadikan emas kahwin ataupun hantaran. Kenapa emas? Okey, pertama, emas nilainya makin meningkat berbanding kalau kita berikan dalam bentuk duit kertas. Duit kertas adalah terkesan dengan inflasi. Duit kertas nilainya makin menyusut. Okey, jadi kalau kita beri emas dari masa tahun ke tahun, of course pengantin perempuan akan simpan. Tahun ke tahun nilainya makin meningkat. Bila balik makin meningkat, kita punya simpanan itu kita boleh guna pakai untuk membeli aset yang lebih besar. Contoh kita nak beli jadikan sebagai deposit rumah, deposit hartanah. Jadi kita boleh jual, memiliki aset yang kecil, beli untuk tukarkan kepada aset yang lebih besar. Jadi maksudnya nilainya makin meningkat. Antaranya sebagai dana kecemasan, okey, dana persaraan, dana untuk macam tadi, objektif kat Nida, topik kat Nida tadi sebagai dana perkahwinan. Jadi bila kita kumpul berdikit-dikit, kita bukanlah kata semuanya duit kita tukarkan kepada emas. Maksud kat Nida kat sini, sebahagiannya kita tukarkan kepada emas. Jadi dekat dalam simpanan wang tunai, okey, teruskan. Itu adalah sesuatu yang kita kata cash flow lah. Okey, untuk simpanan, buat simpanan yang lebih padu di mana nilainya lebih meningkat. Makin meningkat dari masa ke semasa. Untuk emas ni, 20 tahun kebelakangan ini, kenaikan ataupun keuntungan dalam emas hampir 10% sejak 20 tahun kebelakangan ini. Jadi kalau kita menyimpan dalam bentuk emas dalam jangka masa panjang, dia adalah uptrend. Dalam jangka masa pendek, yes, dia adalah turun naik. Tapi jangan takut dengan harga emas sebab kalau emas ni kita beli masa harga tinggi atau beli masa harga rendah, at the end bila kita buat kekerapan ataupun kita kata konsisten, at the end kita dapat harga purata. Dalam public goods sendiri, dalam website sendiri, automatik akan disediakan harga purata untuk kita. Dari mula kita beli, sampailah bila-bila kita beli, dia akan kirakan kos purata kita. Jadi kita tahu nilai semua simpanan kita, berapakah harga yang kita, kos yang kita keluarkan untuk emas tersebut. Sebab harga tinggi kita beli, harga rendah kita beli. Jadi berapakah kos puratanya? Itu kita nak tahu. Jadi kita tahu kita punya simpanan tu berapa kita nilainya. Okey, pertama nilai makin meningkat. Kedua, elakkan duit kita ni daripada bocor. Kita manusia ni kalau kita pegang duit kan, kita asyik fikir nak belanja, nak beli itu, nak beli ini. Sebab kita dah pegang duit. Duit ni fungsinya untuk dibelanjakan. Tapi kalau dah dibekukan jadi emas, okey, dah beku jadi emas, kita dah bertukar aura tu. Asyik pula nak tambah dan tambah dan tambah. Kalau kita pegang duit, kata asyik fikir nak belanja. Kita tahu sebab ada duit. Tapi kalau bila selamat dah bekukan, kita bertukar dah aura tu. Bertukar untuk nak tambah dari masa ke semasa. Dia kalau nak tahu, mulakan gram pertama. Anda akan tahu aura emas ni, dia punya feel tu. Anda nampak 1 gram, nak tambahlah gram yang kedua. Nak tambahlah gram yang ketiga. Tambah-tambahlah pula kalau ada design-design
yang diiklankan kepada kita dari masa ke semasa, ada saja desain baru sampai pun kita tak terkejar nak keluar ambil desain baru. Okey. Okey, elak duit daripada bocor. Kalau misalnya kata Kak Dida, macam mana ni nak elak duit daripada bocor? Setiap bulan pun gaji tak ada. Tak ada lebihan. Okey. Bila dah belanja, mana ada lebihan? Okey, tak ada lebihan, tak mengapa. Kita tukar kepada cara nak buat simpanan ni. Ada caranya. Kalau diberikan consider tips pada kita, diberikan oleh pakar-pakar kewangan ataupun otai-otai di dalam emas, kita tukar. Dulu kita biasa kan, kalau kita nak buat mas kahwin ni, nak beli hantaran ni, manalah ada duit nak beli kan Kak Nida, mana nak ada bajet. Okey, tak apa. Cara nak buatnya, tukar. Kalau kita rasa tak ada duit lebih, itu memang sampai bila pun takkan wujud duit lebih. Jadi cara ni kan, dapat gaji, okey, simpan untuk emas dulu. Okey, yang pengantin perempuan ataupun pengantin lelaki, dapat gaji, simpan dulu untuk emas. Asingkan dulu untuk emas. Paksa diri. Bukanlah bercakap pasal pengantin. Mungkin ada yang belum ada jodohnya lagi. Tapi mulakan daripada sekarang. Jodoh adalah daripada Allah kan. Jodoh kita tak tahu bila masanya. Tapi kita bersedia. Kita simpan emas ni sebelum kita memerlukannya. Kena ingat tu. Simpan emas. Mulakan simpanan emas sebelum kita memulakannya. Jadi kita dah simpan berdikit-dikit. Okey, apabila kita dah simpan, sebelum berbelanja, dapat gaji, asingkan untuk emas. Sebelum berbelanja, asingkan untuk emas. Jadi kita dah berdikit-dikit disiplinkan diri kita membuat simpanan. Bila kita dah asingkan, okey, yes, bulan pertama, kedua, kita dah nampak dah. Kita punya simpanan makin meningkat. Okey, kalau kita tak buat, nak tunggu duit lebih, tak wujud-wujud pun duit lebih tersebut. Okey, tak wujud-wujud. Jadi ubah. Asing dulu, lepas tu baru belanja. Okey, pertama kita boleh consider selamatkan duit kita daripada cair. Kedua, nilainya makin meningkat. Ketiga, emas ini boleh difungsikan sebagai dana kecemasan. Paling tidak untuk sebagai dana kecemasan. Dah ada tak dana kecemasan? Dah ada tak simpanan yang padu? Jadi kalau cara nak membuat simpanan yang padu adalah dengan consider menyimpan kepada bentuk yang lebih consider elak daripada mudah dibelanjakan. Jadi simpanan yang lebih padu ni di mana ia adalah kalis inflasi. Okey, tahu tak maksud inflasi? Inflasi kat sini maksudnya kuasa beli duit kita makin menyusut. Kuasa duit beli tu, kita nak beli barang sesuatu tu terpaksa bayar lebih. Itu maksudnya inflasi. Terima kasih kepada Richard Chow John Kak Nida. Okey. Dia nilai consider kalau contoh dulu Kak Ida beli 1 gram RM214. Hari ni 9 September pula. 9 Februari 2023, hari ini RM279 per gram. Jadi maksudnya 1 gram yang sama kita terpaksa bayar duit lebih. Itu maksud inflasi. Kuasa duit kita makin menyusut. Okey, di mana kita nampak dalam akaun bank kita digit dia banyak. Tetapi hakikatnya kekayaan tu tak banyak sebab kita terpaksa bayar lebih lah untuk dapatkan barang yang sama. Okey, wang kertas ataupun wang fiat boleh dimanipulasikan oleh kerajaan sesebuah negara. Jadi maksudnya contohlah yang Kak Nida sebut kat sini. Contoh, zaman dulu pernah tengok tak duit pokok pisang? Okey, zaman Jepun dulu gunakan duit pokok pisang. Dia digunakan masa pemerintahan Jepun. Lepas tu kurang daripada 3 tahun je sebenarnya. Okey. Lepas tu bila British dah memerintah kita Malaysia, memerintah tanah Melayu, duit pokok pisang ni jatuh kosong. Dah tak bernilai. Jadi ketika kurang daripada 3 tahun, siapa-siapa yang simpan banyak-banyak duit pokok pisang ni, dah tak ada nilai. Dah jadi consider daun-daun yang bertibaran di halaman rumah. Okey. Jadi duit kertas adalah sesuatu yang dicetak. That's why kita ubah kepada emas. Jadi nak jadi memori perkahwinan itu lebih orang kata lebih manis, lebih sweet, lebih padu. That's why kita tukar daripada hantaran duit kertas, tukar kepada hantaran emas. Okey, nak beli pula mampu milik. Kita boleh ambil melalui akaun Gap ataupun boleh ambil melalui promosi 10 kali bayar. Berdikit-dikit kita kumpul. Belum ada jodoh tak apalah. Kita kumpul aja lah daripada sekarang. Bila tiba masanya kita boleh guna pakai. Ingat tu poin kat situ.
simpan emas sebelum kita memerlukannya. Okey, itu satu. Consider macam nilainya adalah makin meningkat. Dia adalah elakkan duit daripada bocor. Lepas tu, kita boleh beli emas ni berdikit-dikit. Emas ni aset mahal kan? Aset mahal tapi boleh beli berdikit-dikit. Rumah boleh tak kita beli berdikit-dikit? Maksudnya aset yang lain lah. Of course kita perlukan rumah, tapi kita belum mungkin ada bajet untuk nak beli rumah sekali modal yang besar. Tetapi emas kita boleh beli berdikit-dikit, lepas tu kita convertkan kepada property, convertkan kepada aset yang lebih besar. Emas ni boleh beli berdikit-dikit. Jadi kalau misal kata dah tukar hantaran atau mas kahwin tu kepada emas, esok boleh diguna pakai sebagai kita punya consider sayang kan nak jual memori kan untuk hantaran dan mas kahwin tu. Hantar ke Arano, lepas tu boleh dapatkan property ataupun beli rumah untuk rumah pertama dalam perkahwinan anda. Okey, jadi consider boleh convert kepada aset yang lebih besar. Kita boleh beli berdikit-dikit. Lepas tu emas pula mobile. Boleh bawa bersama kita ke mana-mana sahaja dan diterima dekat seluruh negara. Okey, macam dulu Kak Nida pergi masa Kak Nida tunaikan umrah dekat Madinah dan Mekah, Kak Nida bawa je gold-bar ni. Sebenarnya tak jual pun. Just nak standby saja. In case sebab Kak Nida tak bawa banyak cash, bawa macam just nak, sebab kita dah ikut package umrah, just nak standby in case mana tahu teringin nak beli tu, teringin nampak benda tu yang tak ada kat Malaysia. So Kak Nida just bawa lah beberapa keping ni. Tapi tak jual. Sayang sebab bila kita dah beli emas ni sebenarnya magnet kekayaan. Kita dah miliki, sayang nak jual. Jadi Kak Nida just tengok, walk in dia kat kedai-kedai emas tu, terima tak? Tak ada masalah. Dia terus saja kata, ini dia English lah kan. Dia cakap, mana dia cakap bahasa Malaysia. Ada yang pandai cakap bahasa Malaysia. So dia terima. Kak Nida just tanya nilainya lebih daripada nilai dekat Malaysia. Of course lah, mata wang kita kan kat sini rendah kan kat sana. Tapi mereka terima. Tapi sayang nak jual. Jadi ini menunjukkan emas ini boleh beli sikit-sikit. Boleh bawa bersama kita dan boleh diterima dekat semua negara, kat seluruh negara boleh diterima. Jadi that's why kalau kita mula berdikit-dikit, objektifnya kita kumpul berdikit-dikit, jadikan mas kahwin, jadikan hantaran, esok boleh guna pakaikan, boleh fungsikan. Kalau sebolehnya janganlah jual kan, memori perkahwinan. Tapi caranya bolehlah beli berdikit-dikit. Terima kasih kepada Zila join Kak Nida. Terima kasih kepada Dewa Fawati join Kak Nida. Okey, Kak Nida pun nak tanya, ada tak daripada Indonesia? Kalau ada daripada Indonesia, Kak Public Gold ni tak kisah memang mengalu-alukan daripada Malaysia sendiri, kita sendiri, Indonesia, Brunei, Singapura. Okey, dekat Public Gold sendiri ada cawangannya dekat Indonesia, dekat Jakarta, Bandung dan juga Jakarta. Jadi akan dibukakan lagi lebih meluas lagi cawangan Public Gold atas permintaan. Kalau ada permintaan, Public Gold akan consider buka cawangan dekat kawasan-kawasan yang ada permintaan dekat Indonesia. Terima kasih kepada Zabida join Kak Nida. Terima kasih sangat-sangat. Okey, so siapa rakyat Indonesia pun boleh juga menyimpan emas kat Public Gold. Okey, so kalau misal kata alright, dah si perempuan dah membeli emas, lepas tu besok dijual kepada pengantin lelaki, dalam masa yang sama boleh simpan. Okey, that's why Kak Nida terangkan tadi kenapa emas bukan lagi duit kertas dijadikan emas kahwin ataupun hantaran. Sebab nilai makin meningkat, elak duit daripada bocor kan. Kita nak membeli ni, dalam masa yang sama elak duit daripada bocor. Lepas tu kalis inflasi, lepas tu boleh diguna pakai untuk ke mana-mana ke luar negara. Lepas tu anda boleh jadikan sebagai dana kecemasan. Jadi banyak fungsi emas itu untuk kita. Kenapa emas tu dijadikan hantaran atau emas kahwin? Jadi fungsinya boleh diguna pakai paling tidak sebagai dana kecemasan. Esok bisa kata dah di alam perkahwinan untuk membeli properti lebih besar. Membeli properti maksudnya aset lebih besar, gunakan emas anda ini. Lepas tu Assalamualaikum. Okey, sesiapa yang boleh nak join Kak Nida, jom kita join chat sama-sama dekat sini. Boleh kita kongsi-kongsikan apa saja yang memberikan faedah
kita kata sharing matlamat kita tapi sampai. Okay, santai tapi sampai. Okay, jom siapa-siapa yang ada online, jom kita sama-sama live together. Kita share apa yang kita boleh kongsikan, ataupun mungkin anda ada pengalaman emas dijadikan sebagai hantaran anda. Okay, terima kasih kepada Dia Hair Beauty and Spa. Okay, so kalau kita beli berdikit-dikit, ada promosi 10 kali bayar ni, why not kita grab? Ataupun melalui account gap paling tidak 100, bila dah hujung tahun 2023 ni, at least dah ada 1 dinar berdikit-dikit. Okay, lepas tu dijadikan mas kahwin hantaran, of course cantik. Tengok Kak Nida punya posting malam tadi tentang tukar daripada duit kertas, gubah mas kahwin atau hantaran kepada emas. Best ke tak best? Kak Nida pun sebenarnya cemburu ni. Dulu sebab zaman Kak Nida tak dapat pun benda ni. Okay, zaman Kak Nida masih lagi mas kahwin ataupun hantaran yang digubah dengan duit kertas. Jadi dah tak ada dah tak tahu dah kat mana dah. Kalau emas, of course si pengantin perempuan akan simpan sehingga kini. Itu adalah memori perkahwinan masing-masing kan. Of course akan simpan. Kalau kawan-kawan Kak Nida yang ada, jom kita join sama-sama. Terima kasih kepada Jet Pendang. Okay, terima kasih kepada Miss Ida join Kak Nida. Okey, kalau kenapa emas tadi itulah. Okey, pertama elak duit daripada bocor, nilainya makin meningkat. Okey, kita boleh gunakan sebagai dana kecemasan. Lepas tu kita boleh bawa ke mana-mana bersama kita. Dia adalah mobile dan diterima dekat seluruh negara. Okey, dalam masa yang sama kalau misal kata consider kita nak membeli aset yang lebih besar, yes, kita boleh guna pakai emas tersebut. Kita hantar ke Arano, kita boleh convert kepada property. Kita nak beli rumah pertama. Okay. Jadi itulah emas dijadikan sebagai mas kahwin atau hantaran. Itulah kita punya kenapa emas dijadikan ni, bukan duit kertas. Jadi kita tukar trend. Okay. Yang belum ada jodoh lagi, tak apa. Kita mula simpan. Kita jodoh tu serahkan pada Allah kan. Tapi kita mulakan untuk guna sebelum kita memerlukannya. Kita mulakan menyimpan emas ni sebelum kita memerlukannya. InsyaAllah jodoh akan sampai juga apabila tiba ketikanya. Tapi kita mulakan daripada sekarang. Kalau kita tak mula, bila tiba ketikanya baru kita nak buat simpanan, dah rasa rugi masa, dah rasa rugi peluang yang ada daripada sekarang yang kita tak ambil peluang. Okey, siapa yang ada rasa dah ada jodohnya, yes, cepat-cepat mulakan sekarang menyimpan emas berdikit-dikit. Kalau bisa kata macam mana berdikit-dikit tu, okey, ada melalui kaedah account gap. Boleh mula dengan 100. Kalau 100 ke hari ni 0.3584 dalam account gap anda. Ada bajet lebih, boleh kita tambah lebih. Kalau bulan ni tak ada bajet, tak apa, account gap bebas. Bebas bila-bila masa kita nak tambah. Okey, yang ada kalau misal kata bukan si pengantin sendiri, bukan belah perempuan atau belah lelaki, mak pengantin ataupun bapa pengantin pun boleh buat simpanan untuk perkahwinan anak-anak nanti. Okey, kita berdikit-dikit daripada sekarang. Okey. Lepas tu kalau misal kata kalau tak nak ambil promosi 10 kali bayar, boleh kalau tak nak ambil account gap, boleh ambil promosi 10 kali bayar. Okey, di mana 1 dinar tu? Okey, kalau 1 dinar ni, okey, kalau tunai, kalau mungkin kita tak ada duit sedebuk kan. Kalau tunai adalah 1187 hari ni. Tadi Kak Nida dah semak lah sebab harganya dia revise setiap 20 minit. Okey, dia revise setiap 20 minit. Jadi kalau kita nak lock harga tu, kita kena semak balik. Itu harga final. Okey, tapi yang tadi Kak Nida semak, okey, sebelum start live tadi, untuk bulan pertama kalau promosi 10 kali bayar ni, bulan pertama RM140 sahaja. 9 bulan seterusnya tadi adalah RM118. Jadi maksudnya mampu milik kan? Boleh kita nak dapat 1 dinar 4.25 gram tu, kita boleh bahagikan kepada 10 bulan. Habis bayar, post insurance pada kita. Dah habis satu SEPP, kita panggil ini Syariah Easy Payment Purchase. Habis satu SEPP, barang dah dapat, kita buat pula yang baru. Sampailah jodoh tu sampai. Okay? Kita ulang, dah beberapa dinar kat tangan kita. Kan? That's why Kak Nida kata, kita menyimpan emas ni, kita buat sebelum kita memerlukannya. Kalau tak nak kata terikat, kita ambil melalui account gap. Ada bajet lebih, kita tambah. Okey, mungkin ada satu soalan kata
Kalau dah ambil EPP, boleh tak ambil account gap? Boleh. Kita boleh ambil dua-dua serentak. Tak masalah. Okey. Kalau misal kata nak ambil SEPP satu, nak ambil lagi satu pun boleh. Misal kata yang ini dah nak habis kan? Nak tengok harga rendah hari ni. Jadi kita ambil dua. Boleh. Tak masalah. Nak beli tunai pun boleh. Okey. Nak ambil misal kata account gap tadi, ambil secara auto debit. Misal kata subscribe, tak nak terlupa, paling minimum 200 pun boleh. Auto debit, tolak aja daripada gaji setiap bulan, auto debit minimum 200. Lepas tu boleh pula menang emas setiap bulan, bunga emas 10 gram. Kalau ambil auto debit melalui account gap. Kan? Jadi kemudahan ini, 4 kemudahan ini untuk kita mampu milik kita nak menyimpan emas. Tak kisahlah si pengantin perempuan ke, si pengantin lelaki ke, mak pengantin ke ataupun ayah pengantin, buat untuk simpanan hantaran ataupun mas kahwin ni. Jadi itu yang Kak Nida terangkan tadi, kenapa nak tukar kepada emas? Sebab fungsinya kepada kita pelbagai, kita boleh dapat benefit daripadanya. Kan? Contoh RM80 mas kahwin tu. Okey, kita bagilah 1 gram. Kan? Ada juga yang tak bagi dinar. Ada juga yang ada bagi gold bar macam ni. Dia bagi gold bar macam ni. Lepas tu masukkan dalam frame. Masukkan dalam frame. Dah jadi mas kahwin. Kan? RM80 kalau Selangor. Tak silap Kak Nida kan? RM80. Masa zaman Kak Nida dulu RM80. Okey. Rasanya lah tak ingat. Dah lama dah. Jadi ambil sekeping ni, masukkan dalam frame, mas kahwin. Dah settle. Kan? Tak semestinya nak emas yang ribu-riban. Okey, 1 gold bar pun boleh masukkan dalam frame, jadikan frame, jadikan mas kahwin. Takkan orang kata consider yang ini kita nilai dia. Okey, misal kata kita dah kahwin 20 tahun ke, nilainya makin meningkat. Lepas tu dalam masa yang sama, selamat duit tu dalam bentuk grade emas. Of course akan disimpan. Takkanlah dia akan disepah-sepahkan ataupun takkanlah diguna pakai. Melainkan terdesak boleh jadikan sebagai dana kecemasan. Okey. Kalau misal kata, of course lah kita nak bagi yang tersayang, kita bagilah lebih. Kita kalau misal kata tak ada, paling tidak pun 1 gold bar masuk dalam frame, jadikan mas kahwin. Yang ada bajet kita kata bajet lebih, bolehlah beli 5 dinar ke apa ke, boleh bagi lebih dinarnya. Okey, Kak Nida bercakap dari segi kemudahan yang disediakan kepada kita nak memulakan simpanan untuk emas sebagai mas kahwin ataupun hantaran. Ada 4 kaedah. Tadi Kak Nida juga explainkan kenapa emas dijadikan sebagai kita punya mas kahwin atau hantaran. Dulu kita pakai duit kertas. That's why Kak Nida kata jealous Kak Nida ni zaman dulu tak dapat macam tu. Okey, zaman sekarang dah tukar trend. Jadi ambil peluang ni. Ambil peluang kumpul berdikit-dikit daripada sekarang. Okey, jadi kepada yang nak mulakan berdikit-dikit, okey, nak join pun memang percuma. Klik aja bio link Kak Nida, okey. Lepas tu proceed, kata Kak Nida saya nak mulakan simpanan pertama. Sama ada nak melalui account gap ataupun ambil promosi 10 kali bayar. Berdikit-dikit paksa diri. Okey, Kak Nida saya tak ada bajet. Tak apa, kita ubah kepada step yang kita yang diajarkan oleh mentor ataupun otai. Sebelum berbelanja, asingkan untuk emas dulu. Dapat gaji, asing paling tidak 100 untuk emas. Simpanan masa depan. Paling tidak kalau kita kata consider macam dalam account gap kan, bebas. Bila-bila masa kita nak tambah. Tetapi percayalah, once kita dah mula, once you start, susah nak stop. Itu terjadi pada Kak Nida. Bila dah mula tu sampai sekarang dah tak boleh stop. Asyik grab aja kaedah ini. Asal ada duit kat tangan, terus saja. Tapi janganlah simpan emas sampai lemas. Okey, maksudnya semuanya 100% kat emas. Jadi duit cash flow tak ada. Tak adalah. Sebahagiannya. Jadi kita kena bijak lah. Kita nak menyimpan emas ni, kena dengan ilmu. Jangan ikut-ikutan tau. Maksudnya bila dah mulakan 100 yang pertama ataupun simpanan untuk promosi 10 kali bayar ni, lepas tu grab lah ilmu emas melalui buku-buku yang disediakan oleh Public Go untuk kita melalui belian dekat PG Mall. Ini adalah dealer-dealer yang juga consider penulis buku-buku memberikan kita ilmu tentang emas. Okey, tulis kat sini. Wang emas bertahan ketika gawat. Ini antara sebab Kak Nida yakin emas adalah simpanan jangka masa panjang yang makin meningkat. Sebab pakar-pakar keuangan pun menasihatkan kita sekarang ini masa untuk emas.
Okey, jadi kita kena ubah simpanan kita daripada dulu dalam bentuk duit ringgit, duit kertas, ubah kepada simpan emas sebab nilainya makin meningkat. Lepas tu boleh mampu milik, kita nak buat apa-apa kaedah. Tak kisahlah kita ni seorang suri rumah ke, pelajar ke, pesara ke, ataupun baru nak mulakan pekerjaan ke, ataupun mereka yang ada sedang ada duit sekarang ni, mungkin dah ada KWSP yang kita keluarkan umur 50 ataupun 55, tetapi tak tahu nak ke mana, nak simpan bagaimana dengan kaedah yang selamat. Jadi emas adalah paling tepat untuk anda. Sebab dia dapat bekukan duit anda daripada cair. Kalau tidak ditarik pun tak nampak. Pergi mana ya duit? Itu satu. Lepas tu kalis inflasi pula, simpan dalam bentuk duit kertas. Kalis inflasi, maksudnya bukan kalis inflasi, terkesan dengan inflasi. Maksudnya kuasa duit kita makin menyusut, nilai duit kita makin menyusut. Kita terpaksa bayar lebih untuk dapatkan barang yang sama. Jadi ubah kepada simpan emas. Bila dah ubah kepada simpan emas, nilainya makin meningkat. Elakkan duit daripada cair. Okey, itu sebabnya Kak Nida pun dulu sebenarnya lambat kenal emas. Bila Kak Nida dah mula kenal emas, that's why Kak Nida nak sharekan kepada anda semua, ubah kepada simpanan emas. Kalau kita kata ada memiliki penyakit boros berbelanja, ubah kepada simpan emas. Itu satu. Lepas tu kalau kita masih bertangguh, kita dah rugi masa. Rugi masa, rugi harga rendah dan rugi juga promosi-promosi yang disediakan untuk kita. Kalau dekat luar sana ada tak kemudahan yang macam ni untuk kita nak memiliki emas? Emas akan datang tapi pada harga hari ini. Tak ada lah. Kak Nida tak jumpa lagi. Tapi Kak Nida kat sini, kat Public Gold, Kak Nida confident sebab Kak Nida sendiri, sepanjang Kak Nida beli emas, Kak Nida tak pernah lagi tak dapat emas yang Kak Nida beli. Emas ini adalah emas, kalau ambil promosi 10 kali bayar, kita seperti memiliki emas akan datang tapi pada harga hari ini. Kita lock hari ini, harga naik tinggi macam mana sekalipun tak payah risau dah. Kita follow kepada harga yang kita dah lock hari ini. Itu kelebihan ambil promosi 10 kali bayar. Lepas tu, kalau contohlah ini, yang ini bunga emas program. Kalau nak jadikan hantaran bunga emas. Bunga emas program ni hari ini adalah kalau tunai 2793. Mungkin kita nak keluar duit sekali harung 2793 tu berat. Okey? Tapi kalau dah promosi 10 kali bayar, habis bayar pos berinsurans pada kita, bulan pertama RM307 sahaja. Bulan ke-9 bulan seterusnya RM279. Ini adalah bunga emas program. Okey, seperti kita simpan 1 gram 1 bulan. Kalau dah 10 bulan, habis bayar pos berinsurans pada kita. Okey, sebenarnya kat Public Gold ni, bawah 21.25 gram akan dihantarkan kepada kita secara pos berinsurans. Tapi kalau lebih daripada 21.25 gram, kita buat appointment untuk collect dekat branch. Tetapi urusan pembelian semuanya melalui website ataupun app secara online. Kita log, lepas tu introducer macam Kak Nida sendiri akan bimbing mereka yang di bawah bimbingan Kak Nida untuk membeli emas dengan Kak Nida berikan SOP, panduan step by step untuk proceed, cara yang terbaik untuk nak lock order ataupun cara yang terbaik anda nak mulakan simpanan emas anda. Okey, kita nak menyimpan emas ni perlu ada ilmu. Pertama melalui buku-buku yang Kak Nida tunjuk tadi. Kedua, melalui upline anda sendiri. Kak Nida akan bimbing anda, letakkan dalam grup Telegram di bawah bimbingan Kak Nida. Okey, Kak Nida akan sentiasa berikan input promosi ataupun tips ataupun apa saja informasi mengenai emas dan juga emas di Public Gold sendiri. Okey, lepas tu ada training sepanjang masa. InsyaAllah setiap bulan ada saja training diberikan oleh Public Gold ataupun dealer-dealer group Public Gold, di mana sama ada secara Zoom ataupun secara melalui FB. FB. Alright. So dalam masa yang sama ilmu tu kita ada. Nak menyimpan emas mesti dengan ilmu. Mulakan sikit, lepas tu belajarlah ilmu emas. Bila anda dah ada ilmu emas, anda lebih bijak, boleh buat keputusan. Okey. Jadi maksudnya kat sini bukan ikut-ikutan. Dalam masa yang sama, bukan consider macam beli sekali satu kuantiti yang besar lepas tu stop. Tidak. Kita yang penting konsisten. At least kita boleh dapat lebih banyak, kita konsisten, lebih kerap harga kita boleh jadi harga purata.
Okey, jadi kalau nak menyimpan berdikit-dikit daripada sekarang untuk nak membuat simpanan perkahwinan, ini memang kaedah kat Public Gold ni memudahkan anda. Tak kira lah belum ada jodoh, yes. Dah ada jodoh, proceed. Okey, yang penting macam tu Kak Nida cakap, beli emas hari ini untuk akan datang, untuk masa akan datang. Berdikit-dikit daripada sekarang. Beli sebelum kita memerlukannya. Okey, terima kasih kepada Siti Nur Ayub. Terima kasih kepada Zubair. Terima kasih John Kak Nida. Jadi kalau dulu gubahan, okey, hantaran dalam bentuk duit kertas. That's why lah itu tadi informasi-informasi yang Kak Nida terangkan tadi. Kenapa kepada emas. Terima kasih kepada yang dah join Kak Nida. Terima kasih Kurai Jiro. Okey, terima kasih bagi Kak Nida like banyak-banyak. Terima kasih. Kak Nida hargai sangat. Okey, Kak Nida hargai sangat. Terima kasih sudi bagi Kak Nida like. Okey, so itu antara sebab hakikatnya Kak Nida jealous tau. Sebab Kak Nida tak dapat hantaran ataupun mas kahwin dalam bentuk emas. Jadi kepada anak-anak muda, kepada mak-mak pengantin, ayah-ayah pengantin ataupun kepada pengantin perempuan, pengantin lelaki, bincang, okey, mulakan simpanan emas anda untuk perkahwinan yang boleh dijadikan memori ini, dan sampai bila-bila anda boleh nampak emas tu. Takkan emas tu akan sipah-sipah kan? Takkan akan terlupa terguna, terpakai, melainkan ada tujuan tertentu. Dana kecemasan, yes, kita aranukan. Nak beli kemudian sebagai aset yang lebih besar, yes, kita boleh aranukan. Sayang nak jual. Okey, macam duit Kak Nida dulu hantaran RM80 duit ni, mana tak, dah guna dah. Sebab bila kita dah tempuh alam perkahwinan, ada je keperluan-keperluan yang tanpa dijangka. Jadi dah gunalah. Tapi kalau emas, anda dah ada emas kahwin tu, hantaran tu, of course boleh diahranukan. Lepas tu tepuk saya sikit-sikit, dapat balik emas tu, simpan. Okey, lagi lama peram, lagi naik nilainya. Dalam buku ni tulis lagi lama peram lagi kaya. Yalah, nilai dia makin meningkat. Kalau dah 20 tahun kahwin, betapa menaik nilai tersebut. Okey, so terima kasih kepada yang join Kak Nida 086. Kalau anda nak mulakan simpanan untuk perkahwinan anda, mulakan berdikit-dikit daripada sekarang. Paksa diri tu, bila dapat gaji, asingkan dulu. Untuk emas, lepas tu barulah berbelanja. Itu tips yang dikongsikan oleh pakar-pakar. Maksudnya, tak ada duit. Kak Nida, saya tak ada duit, manalah nak beli emas ni, tak ada duit lebih. Tukar. Dapat tukar ilmunya kita dapat daripada mentor begini, Tuan Zulkifli Syafi'i. Ilmunya di mana sekarang tukar. Sebelum berbelanja, dapat gaji, asing dulu untuk emas tersebut. Beli berdikit-dikit. Tak kisahlah anda belah perempuan, belah lelaki, beli berdikit-dikit. Paksa diri. Okey? So, sekian saja daripada Kak Nida buat ketika ini. Terima kasih yang join Kak Nida daripada mula sampai akhir. Terima kasih kepada Zero Fly. Okey, terima kasih kalau anak-anak muda nak mulakan simpanan, ataupun ayah-ayah ataupun ibu-ibu pengantin yang dah rancang untuk perkahwinan anak-anak. Okey, ataupun mungkin ada nak buat belian tunai pun boleh. So, mulakan langkah pertama anda, ubah daripada hantaran gubahan dalam bentuk wang kertas, ubah kepada mas kahwin atau hantaran emas. Okey, paling tidak 1 gram pun boleh letakkan dalam frame dan letak dalam dulang. Okey, cantik sangat. Okey, memang cantik sangat. Consider ada frame pun ada jual kat Public Gold, dekat PG Mall. Frame tu untuk 1 gold bar ni, okey, dia letak dalam frame. Nanti Kak Nida up posting tu. Okey, letak dalam frame, lepas tu letak dalam dulang, letak bunga. Wah, cantiknya. Paling tidak emas kan dijadikan hantaran. Kalau tak ada dinar, ambil gold bar ataupun bunga emas. Boleh, janji emas. Ubah daripada gubahan duit kertas, ubah kepada pemberian dalam bentuk emas. Okey, terima kasih kepada kawan-kawan Kak Nida yang stay daripada awal. Terima kasih yang join Kak Nida. So, itu tips daripada Kak Nida. Boleh tengok posting Kak Nida. Kak Nida suka sangat gubahan tu. Memang cantik. Yang penting tu posting Kak Nida malam tadi. Okey, cantik sangat gubahan daripada duit kertas ubah kepada emas. Dia punya posting tu 1 dinar 2 keping dan juga 5 dinar 1 keping. Dia gubah dalam dulang, letak dalam frame.
Cantiknya. Of course dia akan simpan. Satu frame tu of course dia akan simpan. Okay. So, jangan lupa mulakan simpanan anda untuk perkahwinan anda ataupun untuk perkahwinan anak-anak anda. Alright, kenapa emas? Macam tadilah Kak Nida dah cakap, nilainya makin meningkat, boleh diguna pakai membelikan aset lebih besar, elakkan duit daripada bocor. Sekarang ni dah simpan emas, elak duit daripada bocor, macam-macam kelebihan. Yang penting emas itu boleh difungsikan untuk kita. Okey, terima kasih kepada kawan-kawan Kak Nida. InsyaAllah Kak Nida akan live balik kalau tidak petang ni ataupun malam nanti. Kak Nida nak sharekan kepada anda, rebutlah peluang membeli emas ini dengan kaedah yang mudah, murah, telus, patuh syariah dan mampu milik. Kenapa Kak Nida nak sharekan? Sebab Kak Nida dulu lambat kenal emas. Bila Kak Nida dah kenal emas, bila dah start susah nak stop. Jadi kita nak sharekan kelebihan menyimpan emas ini adalah memang consider simpanan yang makin naik nilainya dan juga simpanan yang consider orang kata padu. Janganlah, ingat ya, jangan semua duit simpanan kita ya sebahagiannya untuk emas. Okey, jangan salah faham semuanya emas, tidak, sebahagiannya. Tapi percayalah, once you dah start, kalau kata 1 gram 1 bulan, biasanya akan curang, akan lebih. Biasanya akan derhaka dengan 1 gram 1 bulan. Biasanya akan lebih sebab dah ada ilmu emas, dah celik emas, dah consider faham tentang fungsi emas. Jadi dia akan tak sabar nak tambah dan tambah. Sanggup nak jimat kiri dan kanan untuk lain, nak tambah simpanan emas. Okey, so sekian saja daripada Kak Nida. Teruskan follow Kak Nida rapat-rapat. Yang nak tengok posting Kak Nida, follow Kak Nida punya posting dekat TikTok malam tadi. Tengok bestnya, cantiknya gubahan tersebut. Di mana topik Kak Nida hari ini, daripada gubahan duit kertas, ubah kepada mas kahwin ataupun hantaran dalam bentuk emas. Okey, so terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Follow Kak Nida rapat-rapat, nidago.com ataupun WhatsApp Kak Nida 011-1187-6484. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.